Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pelajaran 17 Zakat Penyuci Harta. Unit 1 Konsep Pengurusan Jenazah. Apakah erti zakat, kelas? Zakat dari segi bahasa bermaksud subur, suci, berkat dan berkembang. Subur, suci, berkat, berkembang. Subur, suci, berkat, berkembang. Apakah erti zakat dari segi istilah? Erti zakat dari segi istilah ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Macam biasa, kita bahagikan pengertian kepada 3 komponen utama. Komponen 1, mengeluarkan sebahagian harta tertentu. Okey, bukan semua harta ya dizakatkan, okey? Bukan semua benda milik kita dizakatkan. Okey, mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Sekali lagi, mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu. Perlu ulang sekali lagi, kelas? Sekali lagi ya. Terus hafal. Apa arti zakat? Mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu mengikut syarat tertentu. Baik, kelas. Apakah hukum menunaikan zakat? Waw alif wa jim ba jib. Wajib. Apakah dalil yang mewajibkan seseorang itu mengeluarkan zakat? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Allah sudah pesan ya, keluarkan zakat. Jadi tidak bolehlah ada di antara kita yang tidak mahu menunaikan zakat. Baik, asnaf yang layak menerima zakat. Siapa-siapa dia golongan yang layak menerima zakat? Tolong hafal, tolong hafal, tolong hafal. 8 golongan yang layak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'allaf. Kelima, hamba. Keenam, orang yang berhutang. Ketujuh, fi sabilillah. Ke-8, ibnu sabil. Apa-apa dia yang dimaksudkan dengan fakir? Baik, fakir ialah golongan yang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk menampung keperluan harian. Miskin, orang yang mampu menanggung sebahagian je keperluan harian. Okey? Fakir lebih memerlukan berbanding miskin. Fakir ni dia sendiri tiada. Ketiadaan harta yang mencukupi untuk menyara hidup harian. Sementara miskin, dia ada harta yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian. Sekali lagi, fakir, dia tiada harta yang mencukupi untuk menanggung keperluan harian.
miskin, dia ada harta tetapi harta tersebut tidak mencukupi untuk dia menanggung keperluan harian. Baik, yang ketiga. Okey, yang ketiga Amil. Siapa dia Amil? Okey, setiap kali di bulan Ramadan kita akan nampak adanya ustaz-ustaz ataupun imam-imam yang bertugas untuk menerima zakat daripada orang ramai. Jadi orang yang bertugas untuk mengumpul wang zakat ini juga ada bahagian mereka layak menerima bahagian tertentu daripada wang zakat. Yang seterusnya ialah muallaf, orang yang baru masuk Islam layak diberi zakat, layak menerima wang zakat. Yang seterusnya, golongan yang kelima ialah golongan hamba, iaitu golongan yang ingin membebaskan diri mereka. Okey, zaman sekarang sudah tidak ada hamba. Zaman dahulu kala ada hamba. Okey. Golongan yang keenam ialah golongan yang berhutang. Sekiranya dia mempunyai bebanan hutang, dia boleh menerima wang zakat. Yang seterusnya, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Biasanya dia ada kaitan dengan perang lah dan sebagainya. Baik, yang seterusnya golongan ke-8 ialah Ibnus Sabil. Saya pernah dapat wang zakat untuk bahagian Ibnu Sabil. Kenapa? Sebab Ustazah belajar. Ya, Ustazah belajar di satu tempat yang memerlukan biaya yang agak tinggi. Jadi, kumpulan zakat ataupun majlis agama memberikan Ustazah sebahagian wang zakat untuk Ustazah meneruskan kehidupan di tempat orang. Jadi itu namanya Ibnus Sabil, ya. Kamu belajar nanti, belajar tinggi-tinggi, belajar pandai-pandai, belajar rajin-rajin sampailah ke mana-mana sekalipun negara yang kamu suka, jangan lupa mohon zakat. Sebab kamu layak menerima zakat. Bukan sebab kamu miskin, bukan sebab kamu fakir, bukan sebab kamu ada hutang dan sebagainya, tapi sebab kamu tergolong dalam golongan Ibnus Sabil. Tolong ingat. Alright. Sekali lagi. 1 fakir, 2 miskin, 3 muallaf, 3 amil, 4 muallaf, 5 hamba, 6 orang yang berhutang, 7 fi sabilillah, 8 Ibnus Sabil. Baik, apakah hikmah? Apa dia kebaikan ya zakat tu terhadap pemberi? Okey, sekiranya kamu adalah seorang yang mengeluarkan zakat, apa hikmahnya kepada kamu? Hikmahnya ialah mendidik sifat bersedekah, mendidik sifat berbagi-bagi rezeki, mendidik sifat tidak kedekut, mendidik sifat yang mahmudah, ya, dan mengelakkan diri daripada bersifat bakhil. Sementara kalau kita semua adalah penerima zakat, apa hikmahnya terhadap orang yang menerima zakat? Okey, membersihkan hati kita, ya. Kadang-kadang orang yang kekurangan dari satu sudut, dari satu sudut, orang yang kekurangan di satu-satu bahagian. Kadang-kadang dia ada merasa iri dengan orang yang lebih daripada dia. Dia ada itu, aku tiada ini. Jadi dia ada satu perasaan, mungkin hasad, mungkin dengki, mungkin iri. Jadi apa hikmahnya zakat itu diberikan kepada orang yang tidak memiliki? Ialah akan membersihkan hati orang itu dan menyucikan jiwanya daripada mempunyai perasaan hasad ataupun dengki terhadap orang yang lebih daripada dia. Okey? Yang seterusnya, apakah kesan ataupun hikmah Allah mensyariatkan zakat ini kepada masyarakat? Dapatnya mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam, ya. Tidak ada beza orang kaya dengan orang
miskin. Tidak ada beza orang kaya dengan orang miskin. Saya kongsikan satu cerita. Saya kongsikan satu cerita. Okey, pada zaman dahulu ya, masa Rasulullah masih lagi hidup, orang miskin jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, fakir miskin lah tu ya, termasuklah tu. Ya Rasulullah, kami ni tiada duit Rasulullah. Mintalah dengan Allah supaya kami ada duit Rasulullah. Kami cemburu dengan orang kaya. Orang kaya tu hari-hari boleh bersedekah. Ya, dia bukan cemburu apa, dia mengadu dengan Rasulullah bukan sebab dia iri. Ya, memang dia iri, tapi dia iri yang bersih. Maksud iri yang bersih, dia cemburu dengan kawannya yang kaya-kaya, semua boleh bersedekah. Boleh memberi, boleh mendapat pahala lah kan. Bila orang memberi, dia dapat pahala. Jadi orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk diberi ini berasa sedih dan berasa, alah kuranglah ni amalanku. Tu orang dapat pahala sebab memberi, sebab berkongsi. Kami ni tiada apa yang mau diberi, jadi kuranglah pahala kami. Okey, Rasulullah ajarkan mereka satu zikir yang mana apabila kamu membacakan zikir ini, kamu dapat pahala juga. Jadi tidak semestinya mendapat pahala itu adalah dengan memberi. Dengan berzikir pun boleh mendapat pahala. Jadi jangan rasa kurang apabila orang itu boleh memberi dan apabila diri kita tidak boleh memberi. Rasulullah ajarkan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai di sini kelas kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Assalamualaikum.